Hai, Assalamualaikum kepada semua murid tahun 6. Jadi hari ini kita akan masuk kepada unit 6 iaitu perayaan di Malaysia. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 117 sehingga 125. Standard pembelajaran hari ini adalah yang pertama 11.3.1 iaitu menyatakan perayaan masyarakat di Malaysia. Yang kedua 11.3.2 iaitu menjelaskan tujuan sambutan perayaan di Malaysia dan yang ketiga 11.3.6 iaitu menjelaskan kepentingan menghormati kepelbagaian amalan dan sambutan perayaan di Malaysia. Selamat datang ke majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sebagai masyarakat yang berbilang kaum, kita meraihkan pelbagai jenis perayaan pada setiap tahun. Ada perayaan yang disambut untuk memenuhi tuntutan agama, memperingati peristiwa penting atau mengekalkan budaya yang diwarisi. Oleh itu, kita harus berasa bangga dengan pelbagai keunikan yang ada di negara kita. Keunikan ini amat dikagumi oleh masyarakat antarabangsa. Seterusnya, para hadirin dijemput menjamu selera dengan diiringi persembahan muzik tradisional. Bertuahnya kita menjadi rakyat Malaysia, pelbagai perayaan dapat disambut. Penganut agama Islam merayakan Hari Raya Aidilfitri. Kaum India pula menyambut Deepavali. Betul Shalini Devi, rakan saya yang berada di Sarawak dan Sabah menyambut Pesta Gawai dan Tadau Keamatan. Orang Cina pula menyambut Tahun Baru Cina dan Cap Goh Mei. Jiran saya yang menganut agama Buddha menyambut Hari Wesak. Seronoknya kamu Meme, kamu menyambut pelbagai perayaan yang mengeratkan hubungan kekeluargaan kaum Cina. Bagi etnik Siam, perayaan mereka dikenali sebagai Loy Krathong. Orang Sikh pula menyambut Vaisakhi. Bagi orang Semai seperti saya, kami meraihkan Cispai, iaitu sambutan Tahun Baharu. Baguslah kalau semuanya sudah mengetahui perayaan kaum lain. Kita mesti menghormati perayaan mereka. Pada tahun 2000, kerajaan telah memutuskan sebanyak 6 perayaan utama di Malaysia iaitu perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Krismas, Hari Gawai dan juga Tadau Keamatan. Jom kita lihat satu persatu. Hari Raya Aidilfitri ini disambut oleh penganut agama Islam dan ia disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah iaitu setelah melihat anak bulan pada hari terakhir di bulan Ramadan. Selain itu, amalan kunjung-mengunjung dan rumah terbuka dapat mengeratkan hubungan masyarakat tanpa mengira bangsa. Tambahan, pelbagai juadah tradisional disediakan seperti ketupat, lemang, nasi himpit dan sebagainya. Dan amalan tradisi yang sentiasa diamalkan pada hari raya adalah memberi duit raya kepada kanak-kanak dan amalan bermaaf-maafan sesama ahli keluarga dan sahabat handai. Ini merupakan contoh-contoh gambar semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri. Chinese New Year atau Tahun Baru Cina. Perayaan Tahun Baru Cina disambut oleh masyarakat Cina bagi menandakan kedatangan Tahun Baru mengikut kalender Cina yang mengandungi 12 bulan. Pakaian pada Tahun Baru Cina adalah Samfu dan Cheongsam. Manakala aktiviti makan besar diadakan pada malam Tahun Baru untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Pemberian ampau kepada keluarga dan sahabat yang belum berkahwin dan juadah di hari Tahun Baru adalah kuih bakul dan buah limau mandarin. Selain itu, tarian singa diadakan untuk mendapatkan keberkatan. Dan penutup bagi Tahun Baru Cina adalah perayaan Cap Goh Mei. Ini merupakan suasana ketika Tahun Baru Cina. Perayaan Deepavali. Bagi perayaan Deepavali, ianya disambut oleh masyarakat Hindu dan dirayakan pada bulan gelap air pasi. Mereka mandi dengan minyak sebagai tanda menyucikan tubuh. Mereka juga memasang pelita atau bilaku di hadapan rumah serta melukis ranggali ataupun dipanggil kolam di hadapan rumah dengan menggunakan beras yang berwarna-warni. Dan mereka bersembahyang di kuil serta berkunjung ke rumah keluarga dengan membawa manisan. Kita ada melukis ranggali iaitu kolam, memasang pelita dan juga contoh-contoh manisan. Hari Krismas disambut oleh penganut Kristian pada 25 Disember. Mereka melakukan aktiviti menghias pokok Krismas dengan lampu berwarna-warni dan berkumpul sesama ahli keluarga serta saling bertukar hadiah. Mereka juga bersembahyang di gereja pada pagi
Christmas. Kita ada menghias pokok Christmas dan Santa Claus. Hari Gawai. Perayaan Hari Gawai disambut oleh peribumi Sarawak, terutama kaum Iban, Dayak, Bidayuh dan orang Ulu. Ianya merupakan hari menyambut tahun baru yang menandakan telah berakhirnya musim menuai padi dan bermulalah musim menanam padi yang baru. Mereka mengadakan upacara ranyai sebagai tanda kesyukuran. Juga memakai pakaian tradisional mereka serta menghidangkan makanan tradisional dan air tuak pada Hari Gawai. Mereka juga mengadakan pertandingan kumang dan keling, iaitu pertandingan perempuan cantik dan lelaki perkasa. Tak ada pakaian tradisional dan upacara ranyai. Tadau Keamatan. Tadau Keamatan ataupun Pesta Keamatan ataupun dipanggil Magavau yang disambut oleh peribumi Sabah terutama oleh kaum Kadazan Dusun. Mereka mengadakan upacara memuja semangat padi sebagai tanda kesyukuran dan diadakan selepas selesai menuai padi. Mereka juga menjamu makanan tradisional dan air tapai. Mereka mengadakan tarian Sumazau dengan memakai pakaian tradisional dan pertandingan unduk ngadau. Pakaian tradisional dan tarian Sumazau. Selain daripada 6 perayaan utama tersebut, kita juga ada perayaan agama dan kepercayaan serta perayaan kebudayaan. Jom kita tengok satu persatu. Bagi perayaan agama dan kepercayaan agama Islam, kita ada Hari Raya Aidil Adha, iaitu Hari Raya Haji atau juga dipanggil Hari Raya Korban. Ia disambut bagi menghormati Nabi Ibrahim yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail sebagai tanda mematuhi perintah Allah. Hari Easter iaitu bagi penganut agama Kristian atau dikenali sebagai Pukah. Mereka percaya bahawa Jesus Christ telah dibangkitkan pada hari Ahad. Taipusam disambut oleh penganut agama Hindu bagi menghormati Dewa Hindu iaitu Dewa Murugan atau Dewa Subramanyam. Ia juga hari menunaikan nazar atau memohon keampunan daripada dosa-dosa yang dilakukan sepanjang tahun. Hari Wesak disambut oleh penganut Buddha bagi memperingati pengasas agama tersebut iaitu Siddhartha Gautama Buddha. Waisahi disambut oleh agama Sikh. Ia merupakan pesta menuai kuno di Punjab dan juga untuk memperingati penubuhan Khalsa. Sekarang jom kita tengok perayaan kebudayaan. Perayaan Cap Gomeh merupakan perayaan kaum Cina bagi menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Yang kedua ialah perayaan Pongal yang disambut oleh kaum India. Ia merupakan perayaan semasa musim menuai. Perayaan Loy Krathong merupakan perayaan penganut agama Buddha bagi keturunan Siam. Mereka menunjukkan rasa berterima kasih kepada Dewi Air dengan melancarkan beribu-ribu bekas berbentuk bunga teratai yang dihiasi dengan bunga, lilin, duit shilling dan juga solok. Perayaan San Pedro pula disambut oleh masyarakat Portugis di Melaka dan ia merupakan salah satu peninggalan Portugis di Malaysia. Ia merupakan perayaan menyambut hari jadi San Pedro iaitu penaung kepada nelayan. Dan yang terakhir adalah perayaan kebudayaan Jispai iaitu perayaan menyambut tahun baharu bagi masyarakat orang asli. Kepentingan kita menghormati kepelbagaian amalan sambutan dan perayaan masyarakat di Malaysia adalah yang pertama supaya kita dapat hidup aman dan damai. Yang kedua adalah untuk memupuk persefahaman walaupun kita berbeza perayaan dan sambutan. Dan yang terakhir adalah bagi mengeratkan hubungan sesama masyarakat dengan menyambut kepelbagaian perayaan. Sekian sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada semua. Bye. Assalamualaikum.